makhluk yang pelupa. Tu. Wahai makhluk yang pelupa, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menjauhkan engkau? Apa yang memperdayakan engkau? Apa yang menggelincirkan engkau? Apa sebabnya engkau lupa terhadap Tuhanmu yang mulia? Apa sebabnya engkau lupa Tuhan yang pemurah? Karim lazimnya mulia. Okay? Karim ni lazimnya mulia. Jom kita tengok surah sebelum. Surah sebelum Allah ada sebut pasal apa-apa pasal Karim tak? Sebab semua surah-surah ini dia berkait antara satu dengan yang lain. Surah sebelum surah Takwir. Nusyirat, alimat, ma'ahdarat, tak ada. Yes. Innahu laqawlu rasulin karim. Oh, kita belum habis lah surah ni lah. Saya duk ingat surah Takwir ni dah habis. Padan pun rasa macam pelik. Surah ni tak habis lagi, surah Takwir. Itulah Ustaz. Itulah tak ingatkan. Saya kan dah tua. Pelupa. Lain kali ingatkan. Aduh, macam mana ni? Tak boleh, saya kena habiskan dulu yang ini. Jika tak, nanti anda lost dalam surah Infitar. Salah lah. Okey, takwir. Hari tu sampai mana? Wa min qutilat, wa idza suhufu nusyirat, wa idza sama'u kushitat, wa idza jahimu su'irat, wa idza jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Setiap manusia akan tahu apa yang dibawa. Kan betul. Dekat sini, setiap manusia alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Tak tu dia ada pair, dia ada hubungan. Surah ini dengan surah sebelum. Ada hubungan. Kalau dalam surah Infitar, manusia akan sedar apa yang perlu didahulukan, prioriti, apa yang dikemudiankan. Dalam surah Takwir, alimat nafsum ma'ahtarat. Mereka akan sedar apa yang dibawa jumpa dengan Tuhan. Sebab amal dah buka. Amal dah buka, so dia bawa depan Tuhan. Baru dia sedar. Ini je aku bawa. Ini mana patut ni? Ini tak patut. Alimat nafsum ma'ahdarat. Kemudian ada 4. Kita masuk takwir ya. Bukan masuk takwir. Kita teruskan surah Takwir. Minta maaf, Infitar. Kita teruskan surah Takwir. Fala uqsimu bil khunnas, al jawaril kunnas, wal laili idza as'as, was subhi idza tanaffas. 4 ayat ni sebenarnya sukar nak faham. 4 ayat ni sebenarnya sukar nak faham. Terutamanya bila Allah mulakan dengan sumpah terhadap Al-Khunnas, bintang. Khunnas, bintang yang menyapu. Khunnas juga bintang yang tenggelam timbul. Ada ulama kata khunnas ni lah black hole. Bintang yang menyapu. Ialah kalau kita sapu sampah, sapu sampah, kan sepanjang penyapu tu lalu, dia akan bawa sampah tu semua. Dan kalau tengok sifat black hole tu, dia ada di orbit, dan sepanjang dia jalan, mana-mana bintang tu ditarik, dia sedut. Kerana graviti dia yang kuat. So, fala uqsimu bil khunnas. Allah bersumpah dengan bintang itu. Al-jawaril kunnas. Yang bintang itu beredar, berjalan. Jawar, berjalan, berlari. Kunnas dengan laju.
sambil menyapu semua. Walaili idza as'as, dan demi malam apabila dia hampir malam, walaili idza as'as, bila malam, bila dia hampir habis. Nah, demi malam bila dia hampir habis. Wasubhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh bila ia mulai bernafas atau mudah bernafas. Apa maksud dia ni ya? Pertama bintang. Kemudian bintang itu bergerak. Kemudian tentang malam. Malam itu sudah sampai penghujung. Dan kemudian tentang subuh yang hampir yang mudah untuk bernafas. Wasubhi idza tanafas. Tuan-puan, agama ni telah melalui jalan yang panjang. Agama ni telah melalui sejarah yang panjang. Dan setiap perjalanan, start daripada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail, kan, Yusuf, Yaqub, Ayub, semua itu melalui sejarah perjalanan yang panjang. Dan setiap nabi-nabi sebelum ini adalah merupakan bintang-bintang umat ini. Bintang-bintang dalam kalangan umat. Dan ada bintang yang terang macam Nabi Ibrahim. Ada bintang yang tenggelam timbul. Tapi semua itu menyinari sejarah panjang ketamadunan manusia. Dan menariknya, bintang-bintang itu juga kita, umat akhir zaman ni, melihat bintang-bintang itu dalam keadaan malap-malap, tenggelam timbul malap-malap. Dengan erti kata, kita tak banyak maklumat berkaitan mereka. Kita tak banyak maklumat berkaitan mereka. Tentang Nabi Ibrahim, sikit maklumat tu. Tentang Nabi Isa, tentang Nabi apa? Nabi Yusuf, maklumat tu sikit. Tetapi dia tetap ada. Dia tetap ada. Kemudian, selain daripada bintang-bintang itu, para Nabi dan Rasul itu sebagai bintang, kitab-kitab terdahulu juga mewakili bintang-bintang ni. Dan kitab-kitab terdahulu turun. Injil, Zabur, Taurat, turun dan tugasnya adalah menyapu segala bentuk kebejatan dalam aktiviti manusia. Al-Jawaril Kunnas. Dia ada di orbit sebab Rasul tu diutuskan untuk kaum dia, ada orbit dia sendiri. Dan tugasnya untuk menyapu segala bentuk ketidakseimbangan dalam masyarakat. Tapi still, saya tak boleh sambung setengah jam lagi sebab pukul 9 saya ada kelas lain, minta maaf. But still, bintang-bintang itu dia dalam keadaan lip-lap tu kan, lagu Siti Raya tu kan, lip-lap raya. Dia dalam keadaan samar-samar. Dan dalam sejarah panjang manusia ini, kelihatannya kegelapan itu menguasai. Nabi Zakaria
dibunuh oleh kaum dia. Kan Nabi Yahya juga dibunuh oleh kaum dia. Nabi Isa dibunuh oleh kaum dia. Nabi Musa wafat sebelum sampai kepada destinasi. Dan banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh kaum dia. So kelihatannya macam kegelapan itu menguasai. Sepanjang sejarah, dah banyak nabi dan rasul ni. Tapi kegelapan masih lagi menguasai. Dan Allah bagi tahu, malam yang kelap dan gelap itu sudah hampir sampai ke penghujung. Idza as'as. Sudah hampir sampai ke penghujung. Malam yang panjang itu sudah hampir sampai ke penghujung. Dan sekarang, wasubhi, sekarang timbul cahaya subuh. Terbit fajar. Timbul cahaya matahari. Tadi kan disebut bintang-bintang. Bintang jauh. Walaupun ada cahaya tapi kecil sikit berbanding gelapnya langit. Sekarang Allah bagi tahu, sekarang terbit cahaya matahari. Dan waktu anda boleh menarik nafas lega. Sebelumnya ada kitab yang ibarat bintang, memandu manusia sampai ke destinasi. Tapi cahaya bintang itu tidak cukup. Sekarang Allah kurniakan kepada kita dua. Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat mentari yang terbit di pagi hari, dan Al-Quran yang cahayanya macam matahari yang terbit pada waktu pagi. Kalau malam gelap dan kelam kita sukar nak bernafas, tapi bila sampai waktu subuh, kita sudah boleh menarik nafas lega. Malah lazimnya orang yang bangun pagi waktu subuh, udara waktu tu sangat fresh. So 4 ayat adalah tentang sejarah dari Nabi Adam sampailah kita. Tapi Allah datangkan dalam bentuk parable bintang di langit. Anda kalau nak buat master PhD, kupas 4 ayat ni, tak habis-habis cerita. Allah rangkum sejarah kehidupan manusia start daripada ayat 15, 16, 17 dan 18. Dan 18 hadirnya Quran. 18 hadirnya Nabi. Dan siang apabila ia mulai terang, idza tanafas, kita boleh menarik nafas. Selesa menarik nafas. Itu tentang Quran. 4 ayat tentang Quran. Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguh Quran itu adalah perkataan yang disampaikan. Qaulu, perkataan yang disampaikan Rasulin Karim oleh Rasul Jibril yang mulia. Oleh utusan yang mulia. So Quran itu disampaikan oleh Rasul, dekat sini Rasul bermaksud Jibril yang mulia. Rasulin Karim. Quran disampaikan oleh Rasul yang mulia. So surah sebelum Allah sebut apa? Dalam surah An-Basah? Ingat lagi tak? Tak ingatlah Ustaz. Dalam surah An-Basah kan Allah ada sebut pasal Quran juga. Okay, murid-murid, kita tengok surah An-Basah. Saya buka dulu surah An-Basah.
Kita tengok. Surah Abasa. Bukankah Allah sebut tentang ni. Fi suhufin mukarramah. Marfu'atim mutahharah. Tentang Quran itu adalah mukarramah. Yang dimuliakan. So yang turunkan Quran dalam surah Takwir adalah Rasulin Karim. Tadi mukarramah. Kata akarnya sama mulia. Di sini Rasulin Karim. Nanti dalam surah Infitar. Kan dia ada ma gharraka bi rabbikal karim. Oh, sebab itulah dia perlu dibaca back to back. Oh, kat sini Karim, kat sini Karim, kat sini juga Karim. Quran itu Karim, Rasul itu Karim, Allah itu Karim. Baru kita nampak, ya Allah, hebatnya, konsistennya. Allah itu mulia, Rasul, Jibril itu mulia, Quran itu tempat diletakkan kemuliaan. Maka kalau aku nak mulia, aku kena ikut Quran. Jika tidak, aku pasti akan mendapat kehinaan di mahsyar, di hari kiamat. So nakkan kemuliaan rapat dengan Quran kerana dia adalah perkataan yang disampaikan oleh Jibril yang mulia dari Tuhan yang mulia. Alamak. Dan perkataan qaul, kita biasa dengar kalam. Kan ni? Kalamullah. Sedangkan dekat sini tak ada pun kalam. Kan? So translation ni kadang-kadang macam dia tak sebut pun ada kat sini. Quran itu adalah kalamullah. Apa maksudnya? Perkataan Allah. Kalamullah maksudnya perkataan Allah. Qaul juga perkataan. Tapi qaul dalam bentuk maksudnya ialah dia ulang sebut. Dia ulang sebut. Contoh kalau saya minta tuan-puan, okey, tuan-puan boleh tak ulang apa yang saya sebut? Satu. Maka tuan-puan semua ulang. Satu. So saya melontarkan kalam, anda menyambut dengan qaul. Kalam tu sumber kepada perkataan tu. Dia yang mula-mula bercakap. Sebab tu Quran ni kalamullah, Allah yang punya perkataan. Qaul Jibril dia dengar, dia ulang je perkataan tu. Sebiji. Dan kejap ada lagi tak? Di mana Allah Subhanahu wa taala memuji Jibril. Oh, dekat sini, dekat takwir. Ni amin. Innahu laqaulu rasulin karim. Dia ulang sebiji apa yang Allah sebut tanpa dikurangi, tanpa ditambah sebab dia mulia. Sebab tu Allah bagi dia sifat mulia. Orang mulia dia takkan memandai-mandai. Orang mulia dia akan ada prinsip. Orang mulia tak mudah goyah. Itu fungsi kemuliaan. Dan mulia konsisten. Orang yang mulia ni konsisten. So 8:56 sampai ayat 19 tentang Jibril. Next kita akan sambung. Kalau nak cepat esok pagilah kita sambung. Esok pagi kita sambung. Kalau free jam 8 pagi.
Free Ustaz, free insyaAllah. Free kan? Okey. Jam 8 pagi, esok pagi kita sambung. Sambung. Kita nak berkenalan dengan Jibril. Siapa Jibril ni? Wow. Surah sebelum takwir ni, surah Abasa. Surah Abasa. Allah cerita tentang Quran dan bagaimana Quran tu dihasilkan. Ada tangan-tangan yang menulis, ada malaikat yang menulis. Quran tu sumber kepada mukarramah, marfu'ah, mengangkat tinggi darjat orang, mutahharah, menyucikan jiwa. Itu Quran. Dan bagaimana Quran itu ditulis. Dan surah ini, Allah perkenalkan kita dengan Jibril. Jibril. Dan nanti surah Infitar, Allah kenalkan kita dengan malaikat yang bertanggungjawab untuk menulis kiri dan kanan. So, tiga-tiga surah. Surah Abasa, Takwir, Infitar, berkenalan dengan malaikat. Dimulakan dengan Quran, dan bagaimana ada malaikat yang menulis Quran itu. Kemudian, malaikat yang bawa Quran itu turun, dan malaikat yang bertanggungjawab sama ada kita melaksanakan Quran yang kita dapat atau tidak. Maka ditulis kat kitab. Nampak tak connection dia? Quran sangat indah. Satu-satu kita diperkenalkan. Ikut silibus. Yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini. So, kita boleh belajar dengan sangat damai, tenang dan tenteram. Dan begitulah kalamullah, ungkapan-ungkapan perkataan dari Allah. Yang kalau dicermati, sangat menusuk ke dalam hati. Barakallahu li walakum. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair, barakallahu fiqh Ustaz atas perkongsian tadabbur surat takwir tadi. Syukran jazilan kepada tim pengurusan Gamaian Sinar Iman dalam menganjurkan majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, juga kepada para hadirin muslimat yang dirahmati Allah yang sentiasa istiqamah dalam mendapatkan ilmu serta selain untuk mendapatkan ganjaran pahala dan keredaan Allah Azza wa Jalla. Terus mengimarahkan program Gamaian Nur Iman yang telah disusun untuk esok pagi, dimulai dengan 6.45 pagi bacaan Yasin, doa dan tazkirah bersama Ustaz Muhammad Zain bin Juno, dan 8 pagi kuliah duha sambungan daripada tadabbur kita pada malam ini bersama dengan Al-Fadil Imam Muhammad Nazri bin Mustaqim. Dengan itu kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini Ustaz dengan menjemput Ustaz untuk memimpin tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Saya akhiri dengan kalam mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz. Subhanakallahu bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.